Maksudnya saya tengok Ustaz Don ni man of many faces kan, man of many faces. Sebagai pendakwah, mungkin kita anggap sebagai pendakwah abad 21 lah, pendakwah yang moden, menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan dan sebagainya. Saat pakai kopiah, saat pakai serban, saat pakai jubah, saat boleh pakai t-shirt, saat boleh pakai jeans. Boleh gitu? Tak boleh? Boleh, saya ikut tu ya, jangan takut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang berhormat sekalian, kita minta maaf sikit, kita ada terlewat sikit saja atas teknikal dan sebagainya. Macam biasalah tuan-tuan, bila internet ni kita berharapkan kepada cloud lah, kita berharapkan kepada cuaca, berbagai-bagaian tuan-tuan. There's a lot many factors, yang unseen factors tuan-tuan. Inilah dunia yang kita tak boleh kontrol. Sebagainya kita tak boleh kontrol. Ada yang kita boleh kontrol, ada yang kita tidak boleh kontrol. Alhamdulillah, apapun kita bersiaran pada malam ini, insya-Allah, sebagaimana hari ini yang ke-44 tuan-tuan, PKP yang ke-44. Ustaz Don, PKP yang ke-44 dah. Betul. Yang kita berpuasa pun masalah ni malam yang ke-8. Malam ni malam yang ke-8 bulan Ramadan, insya-Allah. Bersama dengan saya tuan-tuan, Ustaz Don, alhamdulillah, Don Daniel bin Don Biajid, tetapi dia punya mesra lebih dipanggil Don. Jadi Ustaz Don. Saya ingat satu masa dulu tuan-tuan, pergi Globe Six Store, ada baju namanya. Aduh, tak tahu ingat tak ingat. Tapi masa tu you tak ada kot. You belum lahir, kot. Ingat dekat Sogo dulu ada. Don, nama Don DON. Betul. Saya pun ada pemakai Don. In fact baju-baju sekolah pun tuan-tuan dah ada remaja pakai baju Don. Sekarang ni Don berada di depan saya tuan-tuan. Berdepan dengan tuan-tuan dan puan insya-Allah. Ya dengan very simple. Malam ni he makes himself very simple. Pasal nak cerita benda yang paling hebat. Tak boleh. Dia melebatkan dirinya. Dia mengecikkan diri tuan-tuan. Dia mengkerdilkan dirinya. Pasal dia nak cerita benda yang paling besar dalam hidup ini. Apa dia benda yang paling besar? Ramadan. Apa dia Ramadan itu tuan-tuan? Tidak lain dan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, maknanya penghulu segala bulan. Inilah yang kita nak cerita tuan-tuan, insya-Allah dalam konteks PKP, dalam konteks COVID-19. Kita berada di rumah hari ini, hari yang ke-44 tuan-tuan, hari yang ke-44. Tak keluar rumah dah. Daripada kita tak apa nak putih lah ni, putih cerah dah kita ni. Pasal kita duduk rumah lama dah tuan-tuan. Tapi apapun alhamdulillah, kita ada Ustaz Don bersama kita. Kita nak cerita tuan-tuan, Ramadan make it the best ever. Ramadan jadikan yang terbaik. Terbaik tuan-tuan. Dan kalau menggunakan yang superlatif, daripada minimal maksimum kepada optimum. Kita nak bagi Ramadan yang optimum. Apa yang optimumnya, pengisiannya, kontennya, insya-Allah kita dengar daripada orang muda ni tuan-tuan yang berada di depan saya. Saya kenal dengan Dr. Ustaz Don ni dah agak lama dah juga tuan-tuan dan puan ni. Tapi oleh kerana kita orang sana pergi utara, orang sana pergi selatan, orang muda dengan muda, orang tua dengan tua, akhirnya malam ni kita jumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Seronok saya tuan-tuan, seronok saya. Jadi saya pun nampak berasa muda tuan-tuan dan puan. Kita bila cerita dengan orang muda, dia punya aliran roh muda dia masuk kat kita tuan-tuan, masuk kat kita. Jadi Ustaz, alhamdulillah, sebagai mukadimah, kalau tajuknya begitu Ustaz, apa Ustaz nak mukadimahkan dalam 4-5 minit sebagai mukadimah kepada perbincangan kita? Atas mukadimah itulah kita proceed membincangkan tajuk ini tuan. Ustaz, sila Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama sekali saya sebenarnya saya tak tahu nak pakai lagu mana sebab tak boleh pakai serban dengan Datuk, tak betul. Datuk lah lebih layak yang kena cakap lebih banyak daripada saya. Jadi saya rasa macam lebih baik saya jadi orang biasa aja. Segan saya duduk sebentar dengan Datuk. Tapi bila lagi nak dapat duduk dengan orang yang berpengalaman, yang kita tengok satu ketika dahulu menjadi idola kita. Jadi saya sangat teruja dan sebenarnya di hujung hati saya berterima kasih kerana saya yakin di luar sana Datuk ramai lagi orang-orang ustaz-ustaz muda yang lebih berhak cakap di tempat ini nak banding dengan saya.
Tapi Datuk bagi ruang ni kepada saya bersyukur banyak-banyak dan insya-Allah Datuk saya cuba untuk mulakan mukadimah ini sehabis baik yang ada supaya kita punya malam ni tajuk kita dapat menuju ke arah yang Datuk nak bawa perbincangan kita best ever, yang paling terbaik kita boleh buat untuk Ramadan, yang paling optimum insya-Allah. Masya-Allah. Datuk, boleh izinkan saya untuk mulakan dengan mengatakan bahawa Nabi SAW adalah satu orang yang dah dijanjikan syurga. Nabi satu orang yang pada hemat kita, Nabi tak ada pun salah, tak ada pun dosa. Semua kehidupan Nabi penuh dengan pahala. Nabi sangat, orang kata, baik hati, pemurah. Arab Badui mai minta kat Nabi, Nabi bagi semua yang ada. Apa saja orang keliling mai minta dekat Nabi hari-hari, semua Nabi bagi. Tapi hairannya kita, Datuk, bila masuk sahaja bulan Ramadan, macam mana sahabat boleh kata Nabi seorang yang pemurah, tetapi bulan Ramadan Nabi triple kali pemurah. Allah. Saya tak boleh bayang, Datuk. Macam mana Nabi boleh macam tu? Apa lagi yang Nabi nak yang Nabi nak buat kalau ikut istilah kita lah kan? Cukup je Nabi punya bacaan Quran, Nabi punya tahajud saja pun tak ada makhluk atas muka bumi yang boleh lawan tahajud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Datuk, bayangkan isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, bila 10 malam terakhir Nabi mengikat perut, Nabi mengikat kain. Nabi tak duduk bersama keluarga, Nabi tak makan banyak, Nabi beriktikaf di masjid. Kalau ikut bahasa kita, nak apa lagi? Nabi dah dapat syurga, dah masuk terus dah. Tapi hebat Nabi dalam menghidupkan bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patutnya kita menelusuri ikut jejak langkah Nabi, memandang Ramadan ini dengan satu pandangan yang luar biasa. Sebab apa? Nabi ajar kita, walaupun aku dijanjikan syurga, tapi bila mai Ramadan, dia bukan bab syurga tak syurga, dia bab macam mana kita menghidupkan bulan Ramadan ini. Lani pula Datuk, seronoknya kalau Datuk kata apa yang best ever ni, yang terbaik sangat ni, saya rasa bulan Ramadan kali ni yang paling istimewa. Sebab dulu kalau kita pergi masjid, kita kena ikut selera Tok Imam. Tok Imam buat 20, kita pun balas lah buat 20. Merungut lah. Tok Imam buat 8, buat jugalah. Walaupun hati kata nak buat 20. Tapi Tok Imam buat 8, baca panjang satu juzuk. Kita pun ikut. Tok Imam lepas sembahyang Maghrib tu punya laju Tok Imam supaya dapat makan selepas Maghrib. Kita nak makan selesa, lepas tu baru nak sembahyang Maghrib lambat sikit. Lepas tu terus nak sambung sembahyang Isyak. Lepas tu kita nak more pula. Tapi lah ni semua tu dalam kawalan kita. Kita nak tarawih berapa rakaat? Kita nak baca selawat tak di antara 2 tarawih tadi tu? Kita nak baca selawat panjang ke pendek? Kita nak zikir panjang ke pendek? Kita nak doa. Macam contoh malam ni kan Datuk, special malam ni. Dah lah Khamis malam Jumaat, malam yang ke-7, malam Ramadan, malam orang kata apa, doa makbul, malam yang bagi saya kan macam, wih, banyaknya perkara-perkara yang duduk pada malam kita duduk ni, Datuk, untuk membuatkan malam ni istimewa. Kalau rugi siapa yang tak menghidupkan malam ni. Wallahu alam. Habis. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan ya, itu pembukaan short and sweet tuan-tuan dan puan daripada Al-Fadhil Ustaz Don mengenai kenapa istimewanya dan bagaimana seharusnya tuan-tuan para penonton yang ribuan pada malam ini menunggu-nunggu Ustaz Don ni. Tuan-tuan bagaimana kita dapat bersama-sama, contoh dah diberi kepada insan yang paling disayang oleh Allah. Kalau kita buat piramid tuan-tuan, kita buat piramid seluruh manusia daripada Adam sampai sekarang ni, berapa bilion, trilion manusia, kita buat piramid di atas the peak of the pyramid
tertegaklah manusia, berdirilah manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kekasih daripada kekasih Allah. 124,000 para nabi, para rasul yang tuan-tuan dan saya beriman 25 daripadanya, tuan-tuan kemuncak kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tuan-tuan. Dan dia kata tadi, tuan-tuan dia kata tadi, apa ada dosa dia? Apa ada salah dia? Dia kekasih daripada kekasih. Tapi tengoklah konten ibadatnya tuan-tuan. Masya Allah. Dilaporkan tuan-tuan sedikitlah. Dilaporkan pada dia punya qiyamul lailnya. Nabi tiap-tiap malam menjadikan qiyamul lail ini satu kemestian dalam hidup Nabi. Aisyah melihat Nabi dalam melakukan qiyamul lail, waktu sujudnya begitu lama sujudnya. Sujudnya lama tuan-tuan. Macam malam tadi saya ada cerita tuan-tuan dan puan. Apa dia? Dia punya dada dia berbunyi tuan-tuan dan puan. Lagu kita jerang kawah yang besar, unggun api yang marah api. Kawah itu menggelegak. Begitulah bunyi daripada tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutnya Aisyah mengatakan, kelam-kelam aku dengar Nabi sebut. Dia ulang-ulangnya. Ummati, 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 ummati. Perempuan yang saya muliakan sekalian. Such a man. You know? Such the lover of God. Itulah kekasih Allah. Tuan-tuan dan dijamin syurga ada 10 lagi sahabat dijamin syurga tuan-tuan dan. Tapi amalan ibadatnya letak diri saya ni, diri saya. Ustaz Don lain tuan-tuan, Ustaz Don ni legal jangan. lain. Ini saya. Allah tuan-tuan, tua saya tinggal skrat lagu tua. Saya ni tua bangka tuan-tuan, tua bangka dah saya ni. Masya-Allah. Tapi amal saya kecil itu tuan-tuan dan. Jadi seruan Ustaz Don kita mari seru kepada teman-teman kita. Depa dah buat yang terbaik Ustaz Don. Depa dah buat yang kita tahu depa buat yang terbaik. Tapi tuan-tuan bila buat yang terbaik tu masih ada ruang yang banyak lagi. Ruang yang banyak, ruang yang mana tuan-tuan? Ruang orang akidah, ruang syariah, ruang akhlak, ruang ibadah, ruang malam, ruang siang, ruang dengan isteri, ruang dengan anak, ruang dengan jiran, ruang dalam rumah, ahli-ahli rumah tangga kita. Macam mana caranya kita nak gunakan, nak tanamkan kepada mereka, masuk dalam kepala mereka, masuk dalam hati mereka. This Ramadan, we shall make the Ramadan the best ever in our life. Macam mana caranya Ustaz kita nak kembangkan semangat the best ever itu Ustaz? Sila Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa tak kena lah tu tanya saya. Patut saya tanya dah. Okey macam ni lah. Saya cakap orang kata apa? Saya ni cakap daripada kisah-kisah ulama' saja. Datuk baru boleh cerita yang betul, realnya macam mana. Ni kadang-kadang orang macam saya ni berangan-angan Datuk. Allah malu lah saya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan bila kita lalu Ramadan seminggu dalam keadaan kita PKP ni Datuk, kita mula rasa rindulah nak pergi masjid. Ada orang mula rasa lagu tu dia rindulah nak pergi masjid sebab rasa sendiri tak boleh nak pulun, tak dapat. Dia tak boleh nak pulun. Tambah pula sembahyang tarawih ni kan sunat kita buat beramai-ramai berjemaah lagi ramai lagi bagus kan. Jadi kita mula rindu rasa macam bila boleh dapat masjid. Ada setengah yang nampak gaya harus dah ni bulan ni tak ada dah tarawih dah ni, memang duduk kat rumah ya ni. Ada orang yang mula duduk nampak dah kelam dah habis, rasa macam tak ada harapan, rasa rindu. Saya teringin nak bagi tahu kata perasaan rindu itu juga nanti kita akan mula rasa ketika mana Ramadan mula meninggalkan kita. Kita akan rasa rindu pula nak buat tarawih. Sedangkan ketika kita berada sekarang ni, saya berterima kasih kepada Datuk sebab hari ke-7, malam yang ke-8, hari yang ke-7 Ramadan, Datuk ajak kita bincang tajuk ni. Kurang-kurang kalau nak perbaik pun, ada lagi 3 minggu boleh perbaik Datuk. Betul. Tu saya terima kasih banyak-banyak. Saya teringat kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banji. Bukan. Saya teringat kata Habib Ahmad Al-Habsyi. Dia kata macam ni. Datuk bayangkan, ni contoh je tau Datuk. Ni contoh aja. Katalah Datuk kata pengumuman lepas ni kepada semua orang yang duk tengok Facebook Datuk ni kan. Datuk kata kepada semua yang tengok Facebook saya ni, saat lagi lepas saya live dengan Ustaz Don bye-bye kita sedia keluar. Jangan siapa yang ada hajat tolong tunggu.
Saya kalau dia berhajat nak kereta, saya nak bagi kereta kat dia. Dia berhajat nak motor, saya nak bagi motor kat dia. Dia berhajat nak bayar hutang kredit kad dia, saya nak tolong bayar habis. Datuk rasa ramai ada orang akan tunggu. Saya yakin ramai orang akan tunggu untuk nak tengok, nak dapatkan apa yang Datuk janji nak bagi. Kata Habib Ahmad Al-Habsyi, kalaulah manusia janji pun kita yakin dan kita sanggup tunggu untuk dapatkan benda itu, apatah lagi kalau orang macam Datuk yang mempunyai budi pekerti yang baik, Datuk janji nak buat benda macam tu, kami sanggup tunggu. Apakah bayangan kita kalau Allah yang janji benda tu Allah nak bagi? Allah. Allah yang janji dekat kita bahawa setiap malam Ramadan pintu syurga dibuka, tidak ditutup satu pun daripada dia. Pintu neraka tutup semua, satu pun tak buka. Hebat betul lah. Bayangkan Allah janji macam tu. Kemudian ditambah pula dengan keadaan Allah janji pula dengan kita kepada umat Nabi Muhammad special. Setiap hari malaikat akan memohon ampun di waktu pagi, siang dan malam kepada umat Nabi Muhammad dalam satu hadis daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang Allah janji, satu amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan dengan satu amalan fardu di bulan yang lain. Saya kalau boleh ajak kawan-kawan semua yang ada sini, saya ulang sekali lagi ya, Datuk, saya cuba cakap dengan nada yang saya memang tak ada apa, Datuk. Saya malu dengan Datuk sangat. Sebab tu saya tukar pakaian saya biar saya nampak macam orang miskin sikit, Datuk. Saya segan. Sebab saya dah tahu Datuk nak tanya saya macam-macam. Saya tak ada apa. Jadi saya nak kata macam ni. Cuba kita bayangkan, Allah Ta'ala kata satu amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan satu pahala fardu di bulan lain. Sedangkan dalam hadis yang lain, amalan fardu pahalanya adalah 70, Datuk. Pahala sunat ni hanya satu sahaja. Bayangkan di bulan Ramadan, kita semayang satu rakaat tarawih bersamaan kita semayang dengan 70 semayang tarawih, semayang sunat di bulan yang lain. Dan Nabi kata siapa yang buat amalan fardu di bulan Ramadan bersamaan dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Ya Allah, bayangkan Datuk macam mana keadaan itu ketika mana satu orang buat amalan fardu di bulan Ramadan, kita semayang zuhur sama macam 70 kali 70 bersama dengan 4,900. 4,900. 4,900. 4,900 semayang zuhur di bulan yang lain. Allahu Akbar wala quwata illa billah. Saya yakin Datuk, sepanjang kita duduk dalam dunia korporat, Datuk, kan, kita duduk dalam dunia korporat, mana ada orang berani janji bonus sebanyak 4,900 tahun punya bonus. Mana ada berani orang bagi, Datuk. Allah Ta'ala dia taburkan. Siapa semayang, kita semayang maghrib tadi, kita semayang isyak tadi, kita semayang isyak di bulan Ramadan, bersamaan kita semayang isyak 4,900 rakaat di bulan yang lain. Allah. Kemudian Allah selitkan lagi. Allah Ta'ala kata apa? Sesiapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa. Mana orang puasa, dia nak buka puasa, kita bagi dia makan. Allah Ta'ala kata, Allah bagi pahala orang yang puasa tu kepada dia tanpa kurang sedikit pun, Datuk. Allahu Akbar. Bayangkan, saya nak ajak semua bayangkan kalau satu orang menyediakan kuih karipap. Menyediakan kuih karipap untuk seorang imam berbuka puasa. Maka apa sahaja amalan imam itu dia akan dapat. Soalannya ialah, kalau dia hanya menyediakan karipap untuk bagi kepada seorang imam berbuka puasa, dia dapat pahala imam itu. Bayangkan imam itu sendiri yang membuat amalan bukan karipap. Dia membaca 2 juzuk satu hari. Dia mengulang Quran 5 juzuk satu hari. Macam mana keadaannya? Dahsyat betul lah. Lagi satu. Boleh saya bagi satu lagi contoh? Sila Ustaz. Kalau saya boleh bagi contohan satu lagi kan, Datuk. Kan Allah Ta'ala janji melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk sekejap, Datuk. Nak minta. Saya nak sebut kata
bila Nabi janji kepada kita, bau mulut orang yang berpuasa. Maaf ya Tok, kalau saya guna perkataan ni, maaf ya Tok, saya kalau guna sila. Bau mulut orang yang puasa ni busuk dah Tok. Ya. Tak ada orang kata bau mulut orang yang puasa ni wangi. Ya, bau mulut orang yang puasa ni busuk dah Tok. Tapi Allah Ta'ala kata, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi daripada kasturi. Allah. Bayangkan Datuk, bau mulut orang, ayat dia ialah Nabi kata bau nafas orang yang berpuasa di sisi Allah khairum minal misk, atyabu minal misk, lebih wangi daripada kasturi. Bayangkan, mulut orang puasa yang busuk tu lebih wangi daripada kasturi. Sekiranya mulut yang busuk itu dihiasi dengan membaca Quran, membaca zikir, membaca selawat, agaknya bagaimana bau dia di sisi Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Bau dia, sahaya. Tak boleh bayang Datuk, hebat. Ini adalah apa yang Allah Ta'ala taburkan kepada kita. Dan satu lagi contoh boleh Datuk? Sila. 10 pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Datuk kata macam nak tips kita nak ni kan. Saya tak ada apa. Saya hanya nak ulang baca hadis Nabi je. Sebab itulah cara Tok Guru kita bagi dekat kita kan. Dia baca hadis-hadis Nabi yang lazat. Kita dengar tu kita rasa lazat lah. Hadis Nabi ni cukup untuk kita nak menghidupkan bulan Ramadan kita. Satu lagi kan, Datuk, dalam hadis Nabi kata ada satu malam di bulan Ramadan menyamai malam itu khairun min alfi syahrin. Satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Datuk, kalau saya minta izin baca ayat Quran boleh Datuk ya? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, Allah kata, sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lepas tu Allah tanyalah, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Dia adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya nak tarik minat semua orang boleh tak Datuk sikit saja berkaitan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab kalau kita bincangkan, minta maaf Datuk tahu, sebab kan ayat dia macam ni, kan selalu orang kata 1000 bulan ni bersamaan dengan 83 tahun. Betul. Kan? Dan orang kata, tuan-tuan, kita tak boleh nak hidup selama 83 tahun pun belum tentu kita boleh hidup. Allah nak bagi satu malam sama dengan 83 tahun. Ini ayat yang selalu kita dapatkan. Saya cuma nak tarik minat semua orang dengan mengatakan bahawa ayat Al-Quran itu kata malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 lebih baik daripada 1000 bulan boleh jadi 2000 bulan. Boleh jadi 3000 bulan. Boleh jadi 4000 bulan. Boleh jadi 10,000 bulan. Boleh jadi 100,000 bulan. Poin dia Allah bagi minimum. Allah tak bagi maksimum dia berapa. Makna boleh jadi sekiranya malam, kita doalah semoga Allah Ta'ala bagi kepada Datuk dan juga kepada semua yang tengok Facebook dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita doa bagi dapat. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Amin. Datuk, bayangkan kalau satu orang dapat malam Lailatul Qadar dalam keadaan bila dia dapat itu, Allah Ta'ala bagi kepada dia bersamaan dengan 5,000 bulan. Datuk. Allahu Akbar. Sujudnya bersamaan dengan 5,000 bulan. Satu bulan ada 30 hari tu. Dia tak kira hari tu, dia kira bulan. Maknanya hari terlalu banyak. Allah. Bayangkan satu orang sujud pada malam Lailatul Qadar, satu sujud dia bersamaan dengan 5,000 bulan, 6,000 bulan, 10,000 bulan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan yang mana yang boleh bagi macam ni melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh bagi macam ni. Tak ada Tuhan lain yang boleh bagi macam tu Datuk. Hanya Allah sahaja yang boleh bagi macam tu.
Hebat betul lah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi dengan adanya galakan-galakan macam ini dan dengan adanya bukti-bukti daripada amalan Nabi menghidupkan malam Ramadan, tahulah kita bahawa bukannya kita nak hidupkan Ramadan ni untuk dapat ampun semata-mata. Sebaliknya, dia adalah satu perniagaan yang tak ada businessman atas muka bumi ni. Bagilah Warren Buffett ke, bagilah Mark Zuckerberg ke, bagilah Bill Gates ke, bagilah siapa Elon Musk ke, tak ada siapa boleh bagi setanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Minta maaf Datuk cakap banyak, serah balik kepada Datuk. Masya-Allah. Ustaz boleh guna tuan-tuan dan Ustaz. Lebih banyak Ustaz bagi hadis, lebih banyak bagi Ustaz ulasan. Saya hendak tuan-tuan, tabiat tu diangkat Ustaz. Biar nampak dia punya pentas tu luas tengok. Masya-Allah, pentas Allah Subhanahu Wa Taala, pentas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah nak tawarkan kepada kita, tuan-tuan, buka pentas tu. Buka hijab tu buka, tuan-tuan. Tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Barulah kita rasa Allah tu maha kaya. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Maha segala-galanya Ustaz. Maha segala-galanya. Kita rasa Allah maha kaya. Bayangkan Datuk, tiap malam, tambah lagi contoh boleh lah. Semua bagi contoh ya. Hadis semua hadis Nabi lah. Saya cerita dalam bahasa Melayu. Tak apalah Datuk, kita tak sebut matan tu, tak apa kalau saya sebut dalam bahasa Melayu. Saya terjemahan mafhum dia lah. Kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kata dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala kata di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan-bulan yang lain, apatah lagi bulan Ramadan. Tapi sebelum kita nak kata apatah lagi bulan Ramadan tu, kita kata di malam bulan-bulan lain tu, sepertiga malam Allah Ta'ala tanya kepada kita, mana dia orang yang nak minta ampun? Aku nak bagi ampun, kata Allah Ta'ala. Mana dia orang yang berhajat? Aku nak bagi hajat dia tunai. Mana dia orang yang nak doa, aku nak perkenankan doa dia, kata Allah Ta'ala macam tu. Di bulan-bulan lain. Tapi kita ketika bulan-bulan lain tu, kita tengah tidur tau Datuk. Malu sebenarnya, seolah-olah macam, Tuhan, aku tak perlukan apa-apa daripada kamu. Bye-bye. Seolah-olah kita cakap macam tu dengan Tuhan. Malulah kita kan sebenarnya Datuk. Tapi bayangkan Allah dalam bulan lain, kan kita tahu, Allah dalam bulan lain pun Allah Ta'ala kata macam tu di setiap sepertiga malam. Bayangkan Allah yang sangat pemurah itu di bulan Ramadan yang lebih pemurah daripada bulan lain sehingga membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka setiap malam di dalam bulan Ramadan. Allah tu nak kata lagu mana kepada hamba-hamba dia di sepertiga malam? Mesti Allah Ta'ala akan kata lebih daripada itu. Mana hamba aku yang nak minta ampun? Aku nak bagi ampunan yang confirm kepada kamu. Mana dia hamba aku yang nak berdoa? Aku nak perkenankan confirm hajatnya. Mana hamba aku yang nak berdoa? Aku nak memperkenankan doanya. Aku nak memperkenankan doanya dalam keadaan confirm aku nak perkenan. Ketika itu bayangkan Datuk, kita semua sedang bersahur. Allahu Akbar. Kita hidup di waktu Allah bertanya soalan itu kepada kita. Allahu Akbar Datuk. Mana nak dapat bulan yang ada lagu ni? Sebab itu kan dalam hadis Nabi kan, Nabi kata apa? Para sahabat sentiasa mengharapkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Kan Nabi kata, kalaulah umat ini tahu bagaimana hebatnya bulan Ramadan, pasti mereka akan minta setiap tahun adalah Ramadan. Bayangkan bulan lain kita tengah tidur. Masa seolah-olah kita kata, Tuhan aku tak perlu hajat. Sedangkan waktu tu Allah memang nak perkenan doa. Tapi di bulan Ramadan kita sedang bersahur dan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Macam mana punya barakahnya makanan yang kita makan ketika Allah perkenankan doa kita waktu tu. Allahu Akbar, lazatnya Datuk bila kita dengar hadis Nabi berceritakan tentang ganjaran yang Allah bagi, yang Allah janji. Allah ni dalam surah Ar-Rum ayat 6 kan Datuk, Allah Taala janji, Allah kata wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Itu ayat dia. Allah janji, Allah tak pernah mungkir janji. Tiap kali 5 kali waktu solat azan kita akan baca doa.
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wasyarafa wad-darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'athu al-maqama al-mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tak pernah mungkir janji. Bayangkan Allah janji semua yang kita cerita tadi tu disampaikan melalui lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sampai kepada kita, sedangkan janji-janji tadi itu di bulan lain pun Allah perkenankan, apatah lagi di bulan Ramadan. Ya Allah, lazatnya Datuk. Siapa yang tak mau ya Datuk? Masya-Allah. Wallahu alam. Serah balik kat Datuk. Okey Ustaz. Ialah tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tak boleh fikirlah Ustaz. Menggambarkan Allah sayangnya pada kita. Dalam hadis disebutkan kalau seorang ibu yang menyusukan anak dengan penuh kasih sayang, Allah lebih sayang kepada makhluk itu daripada ibu. Bayangkan, sayang. Bila sayangnya Allah itu, Allah tawarkan tuan-tuan. You bayangkan tawaran tadi. Satu rakaat berapa ganjarannya, satu Fatihah berapa ganjarannya, satu subuh berapa ganjarannya. Masya Allah tuan-tuan, tak boleh dihitung tadi, tak boleh hitung. Ribu. Itulah tuan-tuan tawaran Allah. Allah nak lambai kita. Allah gamet kita. Come. Come to this fold. Come to the fold of Islam. Come to the fold of Iman. Come. This is the best Ramadan ever. The best month ever. Allah tuan-tuan, Allah kata mari. Tapi Ustaz, saya nak sebutkan tetapi. Tuan-tuan, ilmu yang macam ini, penerangan yang macam ini biasa kita dengar. Tapi penerangan yang betul package macam ni tuan-tuan, ni. Packaging macam ni. I'm talking about packaging Ustaz. Packaging macam ni saya boleh dengar daripada Ustaz Don. Tuan-tuan tengok, elok satu. Macam kita kopak bawang tuan-tuan. Satu pi. Akhirnya umpulok dia tu. Allah. Saya harap Ustaz, kalau beberapa minit lagi sebelum kita tamatkan ni, saya nak makan umpulok tu Ustaz. Tu. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan? Begitulah dibuka oleh Ustaz Don. Satu, disingkapnya satu. Kalau ini pun tuan-tuan dan puan, ini pun tidak mencongkil minat. Ini pun tidak memetik minat. Ini pun tidak menyentuh minat. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya tak tahu. Tak tahulah apa hati kita ni. Agaknya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Allah tambah lagi penyakit. Hati yang sedia berpenyakit itu. Tuan-tuan dan puan, saya kata tadi tetapi Ustaz. Tetapi besar tetapi saya tu. Tetapi dengan begitulah ganjaran Allah, dengan begitulah tawaran Allah. Mudah jadi Ustaz. Tanpa Covid, sebelum Covid ni kita pergi masjid. Ustaz selalu pergi masjid, saya selalu pergi masjid. Ustaz bagi khutbah, saya bagi khutbah. Ustaz pergi khutbah bagus, sembahyang Jumaat bagus. Tapi yang biasa-biasa, yang tidak sembahyang Jumaat, yang biasa-biasa, hari biasa. Masjid tuan-tuan, kehadiran masjid, orang dah buat kajian, 1%. 1% daripada total population. Kalau total population 3,500, yang ada dalam masjid dalam 35 orang. Kadang-kadang bila subuh ada hujan sikit, ada 4 orang saja, tidak 35 orang. Less than 0.1 something percent, tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak sebut? Daripada banyak yang hadir, tuan-tuan, saya tak tahu. Ini saya nak tanya Ustaz Don, ni pengalaman saya. Pengalaman saya ni 30-40 tahun ni. Pergi masjid, pergi surau, pergi masjid, pergi surau madrasah, masjid, surau madrasah. Tuan-tuan dan puan, nak cari anak muda, umur 15 tahun, sampailah kata 24 tahun, 23 tahun, nak cari subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isyak kah, waktu cuti, hari Sabtu kah, hari Ahad kah, cuti umum, setengah-setengahnya setengah masjid, hampir zero, tuan-tuan, zero participation from this segment of people in the society, the young people. Inilah masalah kita tuan-tuan. Ustaz Don dah bagi. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana nak susun package saja. Package tu. How can we arrange the packaging? Untuk menarik minat manusia. Allah dah buatkan. Ayat Quran ada dalam hadis, bercambah dalam hadis untuk memanggil kita, menggerakkan diri kita untuk dapat menyambut Ramadan. Tapi yang saya tengok, Ustaz, bila kita sedap bersiaran ni sejak 18 hari bulan Mac.
Maknanya dah 44 malam kita bersiaran ni, tak sekali 5 kali satu hari, 5 kali satu hari, 5 kali satu hari, tuan-tuan. Daripada subuh pukul 7, lepas itu tuan-tuan pukul 9.30, lepas itu pukul 2, lepas itu pukul 5 dan malam ini pukul 10. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Bagus sambutan keseluruhannya bagus. Itulah tuan-tuan pasal COVID-19, pasal PKP, nampaknya sambutan sangat-sangat jauh lebih baik daripada bulan-bulan dan hari-hari yang biasa. Tetapi saya nak sebut dalam pada itu tuan-tuan, ramai lagi yang tak kisah, ramai lagi tak tune in, ramai lagi yang tak dengar, ramai lagi suami isi komplain kepada saya, Ustaz, mana suami saya dah malam yang ke-7, malam yang ke-8 ni. Tak ada, duk belengkak itulah. Tarawih tak buat. Kita harap-harap dia jadi imam. Imam apa tuan-tuan? Imam apa ni? Itulah tuan-tuan. Dan jadi orang-orang kita nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lah nak doa pada diri saya. Nak panjangkan doa kepada seluruh insan ini. Sambutlah tawaran Allah. Sambutlah tawaran. Inilah masanya. If not this month, which month it is, you know. If not this hour, which hour it is, you know. Jadi maknanya tuan-tuan, agaknya Ustaz, kalau kita selitkan sikit lah. Macam mana kita nak bagi sikit teropong hati manusia-manusia supaya mereka sambut tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah sambut tu tingkatkan, baguslah, bagus. Yang sambut bagus. Saya tak kata semua tak sambut, sambut banyak. Tapi yang tidak menyambut pun masih banyak. Yang isteri-isteri, yang orang-orang tulis kepada saya, writing to me, call me, minta saya sebut dalam program-program, tolong doktor sebut tentang pimpinan-pimpinan dalam keluarga, namanya suami, pimpinan-pimpinan dalam keluarga, namanya ayah. Nampaknya belum bergerak lagi. Selangkah belum bergerak lagi. Sudah masuk hari yang ke-8 dan masuk dan COVID-19 ni, PKP sudah masuk hari yang ke-44. Macam mana nak tarik depan ni, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Sila, Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah, awaklah soal hadi bagi kepada orang kerdil macam saya ni. Kalaulah Nabi jawab, Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Hak ni tak tahu. Jangan kata saya Jibril pula, Ustaz. Jadi kalau saya dapat Datuk bagikan peluang pada saya untuk saya sebut ialah kita dah cerita apa yang Allah Ta'ala tawar kepada kita, dan dengan tawaran yang kita cerita tadi, kebarangkalian sekali lalu kita bila dengar orang baca hadis-hadis Nabi tentang bulan Ramadan, kita akan kata, ya Allah, siapalah yang tak mau tawaran macam ni, ya Allah. Kita akan kata macam tu. Maknanya insya-Allah semua orang akan rebut. Kalau kita tengok sekali lalu di bumi Mekah Al-Mukarramah tu, semua orang semayang. 3 juta semayang tarawih sekali. Di Masjid Nabawi, 2 juta semayang tarawih sekali. Di Masjid Negeri Shah Alam kita pun semayang tarawih sekali. Kita nampak benda tu. Jadi kita rasa macam, semua orang rebut. Tambahan kalau saya boleh kata, ada yang tak ada sebenarnya, Datuk. Disebabkan terdapat dalam hadis Nabi yang Nabi ketika naik mimbar tu, Nabi kata amin tu, Datuk. Ya. Sebab bila Nabi sebut, maknanya memang orang ni ada, dan kita minta, ya Allah, tolonglah jauhkan kami daripada kalangan orang-orang yang hina yang disebut oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi ketika Nabi naik mimbar yang pertama? Kata Sayyidina Jibril, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa mimbar. Falamma raqa darajatal ula qala amin, thumma raqa darajatan thaniyah faqala amin, thumma raqa darajatan thalithah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat. فقال لما رقيت درجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فقال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه
Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Dalam hadis ni ada 3 golongan yang Nabi kata depa ni akan mendapat kecelakaan yang teruk sekali. Siapa dia? Kita ambil daripada bawah dulu Datuk sebab yang paling atas tu yang kita nak. Tapi kita ambil daripada bawah dulu supaya senang kita bagi gambaran. Okay, apa dia? Celakalah satu orang bila disebutkan nama Nabi dia tak selawat. Cuba kita bayangkan satu orang yang selawat kepada Nabi sekali, Nabi kata man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashar. Siapa selawat dekat saya sekali kata Nabi, Allah akan selawat dekat dia 10 kali. Wa man salla alayya ashran fa sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang selawat dekat aku 10, Allah akan selawat dekat dia 100. Wa man salla alayya mi'ah, siapa selawat dekat aku 100, Allah akan selawat dekat dia 1000. Dan siapa yang selawat dekat aku 1000, dia tidak akan mati melainkan dia akan nampak tempat dia di dalam syurga. Dengan ganjaran macam tu kita akan kata, siapakah manusia yang sanggup meninggalkan tawaran yang hebat macam ni? Tetapi sebenarnya di sudut itu ada manusia yang bakhil. Nabi kata orang ni akan kecelakaan dalam hidup dia. Dia dengar nama Nabi, dia tak selawat. Sebab apa? Dia tidak memberikan perhatian kepada apa yang Nabi cakap, apa yang orang bercakap tentang kalam Nabi. Dia dengar macam dengar nama orang yang biasa sahaja. Orang ni wujud. Dan kita tak mau kita jadi daripada orang tu. Yang kedua, ni lagi pelik juga Datuk. Minta maaf Datuk kalau saya sebut maaf Saya tak kata saya ni anak yang baik, tidak. Saya cuba berusaha untuk jadi anak yang baik kepada mak bapak saya. Dan saya doakan semua orang menjadi anak-anak yang soleh pada malam ini supaya doa kita kepada ibu bapa kita diperkenankan asbab kita jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kan kita baca hadis tu Nabi kata apa? Celakalah satu orang. Dia ada ibu bapa dia, atau dia ada ibu tak ada bapa, atau dia ada bapa tapi tak ada ibu, tetapi kedua-duanya tak boleh bawa dia masuk ke dalam syurga. Pelik kita rasa. Sebab apa? Sebab bagaimana satu orang sanggup menafikan orang yang melahirkan dia. Bagaimana satu orang, Datuk, saya baru kahwin 8 tahun tau Datuk. Maknanya tak terror pun lagi ilmu rumah tangga. Anak saya yang sulung baru umur 5 tahun Datuk. Jadi tak ada lah terror mana jadi bapa baru 5 tahun, anak kedua umur 3 tahun, anak yang ketiga baru umur 1 tahun. Datuk tolong doa yang untuk mereka semua jadi anak yang soleh, jadi pejuang agama ya Datuk. Yang sulung namanya Don Mustafa, yang kedua namanya Don Ibrahim, yang ketiga namanya Don Sulaiman. Masya-Allah. Jadi saya dalam pengalaman yang tak banyak ni, tapi saya mengaku kat Datuk tau. Sebenarnya membesarkan anak ni perik jerih dia, ya Allah, memang layaklah orang kata syurga duduk bawah tapak kaki ibu. Saya tengok isteri saya bila anak dia malam dia menangis lagu tu, pam bagi susu. Menangis, pam bagi susu. Kadang-kadang berjalan tu menyengit isteri saya sebab apa? Kan kita duduk tidur, katalah tertidur dekat sofa ke, atau tidur kat bawah ke. Anak duduk atas katil, dia tu dia bangun tu berjalan menyengit dekat anak tu. Allah. Tapi orang kata, jadi bila kita baca hadis Nabi lagu ni, kita kata tergamak ada orang yang macam menafikan orang yang melahirkan dia, besarkan dia, beli pampers dia, beli baju dia. Kita rasa macam mana hang tergamak boleh buat lagu tu. Tapi Nabi habaq ada yang tergamak buat lagu tu. Sebab tu kita tak mau masuk dalam golongan macam tu. Jadi barulah kita naik kepada yang ketiga. Bayangkan Datuk, dengan Nabi pun ada orang yang boleh buat endah tak endah. Dengan mak bapak pun boleh buat endah tak endah. Ini kan pula dengan Ramadan untuk diri sendiri pula dah. Allah, macam mana ni? Takutlah. Sebab tu kita takut nak baca hadis ni. Nabi kata apa? Celakalah satu orang masuk Ramadan hari pertama, dah sampai hari ke-7 hari ni, nanti nak berlalu sampai hari yang ke-30. Allah tak ampun pun dosa dia. Sedangkan kita baca hadis tadi, dalam kehidupan seharian di bulan Ramadan, tak ada satu ruang pun yang tak ada perkara yang Allah tak ampun dosa. Maksudnya semua Allah ampun dosa. Dia tak dapat punya teruk la ilaha illallah. Kita kata siapakah yang akan jadi orang macam ni? Sebab kita tak sanggup. Kita nak cuba dapat. Tapi ada orang yang macam ni dalam masyarakat. Jadi boleh tak saya bagi analogi sikit Datuk? Sila. Datuk dan juga semua yang tengok, kan limau kasturi tu, limau nipis tu kan yang wangi, yang kecil bulat, yang kalau belah ada warna kuning dalam dia tu kan, limau kasturi tu. Kan limau kasturi ni kawan saya namanya Encik Zaidi bin Harun. Ni kawan saya nama Encik Zaidi, dia seorang kaunselor.
Dia belajar satu batch dengan saya, satu sekolah menengah dengan saya, sampai sekarang kami masih berkawan rapat. Bertukar-tukar nota dan maklumat. Encik Zaidi ni dia kaunselor dan dia juga antara orang yang pada saya hebat sebab dia jaga anak-anak yang macam kita sebut anak-anak juvana ni, kawan saya ni, dia jaga mereka. Dia tengok mereka hebat lah, boleh bercakap dengan mereka ni kira hebat lah. Hebat lah bagi saya. Dia kata Don, bagi contoh ni pada semua orang, senang orang nak faham. Jadi saya pun ambil contoh dia. Semoga Allah merahmati dia dan ilmu dia. Dia? Limau kasturi ni, Datuk, bila kita belah dia, kita perah kat tangan kita kan. Kita lenyek dia buat lagu tu. Kita cium dia. Wangilah limau kasturi ni, ya Allah. Tangan kita rasa berangin, rasa syok. Rasa syok kan, macam kita nak basuh dengan limau tangan kan, nak bagi hilang bau ikan ke apa kan. Kan dia jadi syoknya bau. Tapi limau yang sama tu, Datuk, cuba kalau kita perah dekat atas tangan kita yang tengah luka. Allahu Akbar, perik dia, sakitlah ya Rabbi ya Karim. Maka begitulah Ramadan dengan kita. Sekiranya Ramadan ini kita perah pada diri kita yang tak ada apa yang sudi terimanya elok-elok, maka Ramadan ni akan jadi wangi sangat-sangat untuk kita. Tapi kalau dalam diri kita ada rasa sangka buruk dengan Allah, ada luka hati kita yang lama kita tak baikkan lagi, barangkali, maaf Datuk, sebab Datuk tadi kan ada orang perempuan dan sebagainya, barangkali ada orang yang dia mungkin ada pengalaman buruk dengan suaminya ke, bekas suaminya ke, ataupun dengan boyfriend dia ke yang tinggal dia punya dendam tu tak hilang. Jadi bila Ramadan mai tu, dia jadi pedih, dia jadi tak seronok, dia jadi sakit, dia jadi, kita kena, benda tu dia duduk dekat kita. Kita yang kena hilangkan kita punya luka ni semua, kita kena bersihkan dia. Kita kena masukkan diri kita ke semuanya dalam bulan Ramadan supaya kita dapat wanginya, sejuknya, nyamannya Ramadan ni yang mai dekat kita. Wallahu a'lam. Allah, Ustaz. Cantik, Ustaz. Limau kasturi itu, Ustaz. Masya Allah. Itu kita lenyek dengan tangan tu dengan kulit sekali, Ustaz. Betul. Dengan kulit Allah memang, Ustaz. Cium, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada luka, Ustaz. La ilaha illallah. Menjerit, saya tak tahulah menjerit dia punya. Betul. Berapa pelaung boleh dengar dia punya menjerit. Betul. Masya Allah. Wahai limau yang sama, jadi duduk kat tangan kita. Kalau tangan kita elok, eloklah limau kasturi tu. Luka tak elok, habislah limau kasturi tadi tu. Saudara, para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita masih ada lagi masa. Sekitar dalam 20 minit lagi begitu, tuan-tuan. Mungkin ada 2 round lagi dengan Ustaz Don. Sebelum itu saya ingin nak memberitahu saudara, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan nampaknya alhamdulillah. Kalau saya tengok saya punya telefon ni, tuan-tuan tuan-tuan tengok nampak dia punya menjulang. Saya pun tak tahulah, inilah Ustaz Don lah, Ustaz. Ini Ustaz Don. Ini bahana Ustaz Don. Ini bahana saya jemput Ustaz Don, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tengok ni. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan, ini rahmat Allah. Tuan-tuan, kita dalam keadaan kita hidup sekarang ni, tak tahulah umur tuan-tuan berapa pun. Kita ada pendakwa lagu Ustaz Don. Yang lain-lain sekali lah, yang lain-lain. Banyak lagi yang datang kepada saya ni, yang jadi tetamu saya, Masya Allah. Dengan Profesor Ridwanti-nya, Profesor Abdullah yang baru ni, tuan-tuan. Dengan Ustaz Kazimnya, Masya Allah. Dengan Ustaz Haslinnya, Bollywoodnya. Bollywood, tuan-tuan, Bollywood. Masya Allah. Dengan Priyanka, Bollywood, tuan-tuan. Masya Allah. Semuanya datang mai, tuan-tuan, meraihkan kita. Tuan-tuan dan perempuan sentuhan-sentuhan mereka tu, each one of them has got their own uniqueness, tuan-tuan. Ustaz Don, the packaging itu the important. Not many people can do the packaging macam tu, tuan. Dan disampaikan dengan penuh, tuan-tuan. Tenang disampaikan. Orang beriman ni, tuan-tuan, tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dia tenang, tuan-tuan, tenang. Dia zikir banyak. Tuan-tuan, dia zikir banyak. Jadi tenang, tengok, tuan-tuan. Dalam ketenangan itulah dia cuba sampaikan sesuatu. Sebenarnya besarnya, tuan-tuan, nak disampaikan, berat nak disampaikan.
Tapi dia punya package itu, tuan-tuan, cara dia salut package itu, cara dia sugarcoat yang tuan-tuan dan puan. Masya Allah, inilah kelebihan orang insan-insan macam Ustaz Don ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut begini. Tadi kita level, Ustaz. Kita tadi cerita level 1, level 2 kan maknanya level peringkat tawaran-tawaran. Now we get into the third level. Third level itu the reality. Ini realitinya. Okey. Macam mana lagi Ustaz? Macam mana kita nak ambil tawaran itu, kita nak sanggupkan tawaran itu, kita nak tanggung tawaran itu Ustaz? Kalau misalnya asas-asas kepada kita nak menanggung itu tidak ada. Apa asasnya? Yang pertama salat, tak jaga salat. Daripada dulu lagi, syarahan saya 20-30 tahun dulu tuan-tuan, itulah yang saya sebut. Itulah Profesor Datuk Harun disebut. Itulah almarhum Profesor Datuk Hasanuddin disebut. Itulah Datuk Ismail Kamal sebut. Itulah Datuk Hashim Yahya almarhum sebut. Itulah Datuk Ishak Barum, bekas mufti Selangor dulu tuan-tuan yang sudah meninggal dunia sebut. Apa dia tuan-tuan? Salat, 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 salat. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, isteri juga bagi tahu saya ramai tuan-tuan. Satu orang Ustaz, ada 3 saya simpan soalan. Doktor, macam mana nak buat? Mak mertua saya, ayah mertua saya tak pernah. Bukan tak sembahyang Ustaz, tak pernah sembahyang. Jadi kalau sebut mak mertua, ayah mertua, saya bayang mungkin umur 60, mungkin umur 70. Tapi bukan dia kata tak sembahyang Ustaz, tak pernah. Itu yang saya. Dia kata apa lagi? Ipak-ipak saya tak pernah sembahyang. Tuan-tuan dan puan, 3-4 orang tuan-tuan yang tulis kepada saya begitu tuan-tuan. Sebut begitu. Tuan-tuan, manusia-manusia yang macam ni saya simpati. Mungkin perangainya kita tak berapa setuju, tapi manusia insannya kita sayang. Kita kasih kepada manusianya. Kita kasih kepada diri insan itu. Walaupun perbuatan-perbuatannya mungkin kita ada certain reservation apa yang berlaku kepada dia. Tapi Ustaz, apa yang saya nak sebut? Kalau asasnya as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama, tiang tak ada. Nak sambut lagu mana, nak boh di mana? Tiang tak ada. Nak bumbung, nak boh di mana? Tiang tak ada. Wall, dinding, nak boh di mana? Tiang tak ada. Flooring, nak bubuh di mana? Tiang tak ada, tuan-tuan. Alang-alang itu, kisi-kisi itu, ada punya tupai-tupai. Ini nama-nama yang bahagian-bahagian dalam bangunan. Ustaz mungkin Ustaz lama ya bahasa. Itu lama. Itu bahasa lama. Ya. Kalau takat umur 30-40 dia bahasa tu tak ada Ustaz, dia tak ada bahasa tu. Jadi tuan-tuan, kalau itu tak ada, akhirnya bangunan itu tak ada. Jadi bangunan itu tak ada. Jadi di mana kita nak book tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala ini? Ustaz, kalau Ustaz bagi tahu tuan-tuan, orang Melayu ni Ustaz, pasal minta maaf saya nak sebut ni dengan penuh kemaafan tuan-tuan, dengan penuh kemaafan. Tapi kita boleh tengok dengan mata sendiri. Kita tengok orang Melayu ni adalah bangsa yang paling hebat dalam dunia tentang puasa. Mereka akan kata tuan-tuan, anak saya umur 6 tahun, puasa penuh. Daripada pukul 4.30 sampai 7.30, dia berpuasa. Umur 6 tahun setengah. Ni 6 tahun setengah. Abang dia 7 tahun setengah. Puasa. Tapi anak yang umur 21 tahun tak salat itu, dia tak sebut apa pun. Kan? Suami tak apa nak salat pun, dia tak sebut apa pun. Tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok tuan-tuan. Orang-orang yang biasa, yang nampak. Bukan yang tak salat, yang tak puasa. Yang puasa tapi tak salat. Puasa tapi tak melakukan ibadah-ibadah yang sama ada fardu, sama ada wajib, sama ada sunat yang tidak dapat dijalankan. Kalau ini berlaku Ustaz, apa sikit sebelum kita tinggal majlis ini tuan-tuan Ustaz, apalah yang salahnya? Apalah kalau kita dapat bagi sikit? Bukan kita nak ajak orang Ustaz, bukan setengahnya lebih tua daripada kita, setengahnya lebih berkedudukan daripada kita, setengahnya lebih mampu daripada kita. Kita tak mau ajak, bukan. It is not a deduction. Ini bukan. Kita hanya nak memberitahu kepada diri kita sendiri, kalau ini berlaku pada pakcik saya, berlaku pada makcik saya, berlaku pada tok-tok wan saya harap ini insya-Allah sikit saya nak bagikan 1 line 2 line untuk kita melegakan perkara ini insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan, like and share tuan-tuan, like and share insya-Allah bersama dengan Ustaz Don supaya kita lebih ramai lagi insan-insan dapat menikmati program kita, dan tuan-tuan taglah kawan-kawan, tuan-tuan taglah sahabat-sahabat supaya dapat lebih meramai lagi tuan-tuan, meramaikan lagi majlis membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi soalan Ustaz, sila Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Saya peristiwa macam ni saya biasa teringat. Yang ni lekat dekat minda fikiran saya masa saya tengah makan semeja dengan arwah Tuan Guru Datuk Harundin lepas kuliah maghrib dekat Masjid Negeri Shah Alam. Masa kami tengah makan tu, kawan-kawan semua tengah sembang lah. Masa tu saya ingat lagi Imam Masjid Negeri Ustaz Farhan Wijaya ada sekali. Saya ingat lagi. Arwah Tuan Guru Datuk Harundin duk ada, jadi duk sembang tentang memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan bantuan. Kan negara Malaysia ni kita boleh dikatakan seluruh negeri di Malaysia ni biasa banjir dan biasa menerima bantuan dari sebab banjir. Jadi bila saya cakap macam ni, saya tak menamakan mana-mana negeri lah. Cuma saya nak bagi tahu kata dialog dia jadi macam ni, Datuk. Datuk Harundin ceritalah ni rombongan Datuk Harundin dan kawan-kawan yang mana yang pergi bagi bantuan lah. Dia kata masa tu tempat ni dilanda banjir, semua orang duduk dalam dewan. Bila semua orang duduk dalam dewan tu, sambil duk turun, ayak bah duk ada keliling lah, ayak bah kan, semua orang duduk dalam dewan, bah duk penuh keliling. Jadi orang duk turun makanan, duk susun, tengok masuk Zuhur. Jadi ada satu orang long lah azan, Allahu Akbar, habis dia long azan, maka semua orang ajak, jom semua yang duduk ni semayang. Maka adalah yang main semayang, ada yang tak semayang, Datuk. Yang sedihnya ada juga yang jerit daripada jauh. Dia kata apa, Datuk? Ni saya ingat lagi cerita ni. Dia kata apa? Oi, semayang buat apa, oi? Tuhan bukannya tolong kita, tengoklah kita ada kat mana. Dia cakap lagu tu. Jadi kita rasa macam Allahu Akbar. Barangkali mungkin dia melalui satu fasa yang sangat teruk dalam hidup dia sehingga kan dia jadi macam tu. Dia jadi terlalu tertekan, depression sampai dia jadi hilang tenggelam punca. Sebab kalau kita tengok dari segi seorang hamba yang Allah cipta, Allah kata setiap hamba dia perlu Tuhan dia. Tapi pasal apa sampai kepada tahap macam tu? Pada khidmat saya, Datuk, mungkin hari ini ada di kalangan kita yang dia sampai kepada level macam tu sebab dalam hidup dia melalui satu fasa yang sangat teruk dalam hidup dia. Sangat teruk dalam hidup dia. Dan ada dua antara contoh saya boleh bagi yang menggambarkan besarnya semayang ni. Peristiwa Isra' Mi'raj pertemuan tu senang dah semua orang cerita. Saya nak ambil yang mungkin orang tak cerita. Dua peristiwa ni. Apa dia? Yang pertama, Datuk, dalam kan bulan Ramadan ni bulan orang baca Quran. Dalam Quran, muka surat 36, 37, 38, 39. Muka surat lah. Maknanya juzuk 2 lah. Di hujung juzuk 2. Muka surat 36, 37, 38, 39. Bincang tentang tajuk talak, bercerai, cara nak menentukan iddah dan sebagainya. Contohnya ayat at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi ayat-ayat macam tu dia ada dalam lingkungan 4 muka surat tadi tu. Ulama ajak kita renung sejenak, Datuk, dan kawan-kawan semualah. Dalam 4 muka surat ni yang tak ada terpisah apa-apa pun, semuanya bincang pasal tajuk talak, tajuk bercerai, tajuk dia kalau ibu yang menyusukan anak itu dia dah bercerai dengan suami dia kena bagi upah dah dekat dia. Ni semua wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini man arada ni semua ayat dalam cerita ni. Datuk bayangkan, tengah duk bincang tajuk talak ni dalam 4 muka surat ni, tiba-tiba ada satu potong ayat di atas muka surat 39, di tengah-tengah perbincangan gawat tu, Allah Ta'ala kata, Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu semayang 5 waktu dan semayang asar khususnya, dan bangunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ulama kata, cuba renung, tengah duk bincang tajuk talak, bercerai, pisah, berentak rumah tangga, macam mana ni jadi anak tak ketahuan nanti. Tiba-tiba, jagalah semayang 5 waktu. Seolah-olah kata ulama, besarnya pengaruh semayang dalam hidup seorang manusia. Itu satu. Yang kedua, kita kan malam Khamis minggu lepas, kan ni dah Khamis, malam Khamis juga. Khamis minggu lepas,
masa nak dekat maghrib orang pi tenang tengok anak bulan nak puasa. Kan? Jadi semua orang tengok ru'yah lah, kita kata ru'yah ni wajib. Jadi semua orang tengok anak bulan dekat pelusuk, dekat horizon, tengok, umumkan kata. Tapi kita kali ni Perdana Menteri yang umumkan kat kita sebelum dengan Datuk Seri Tan Syed Daniel yang umumkan sebelum diumumkan seperti biasa. Perdana Menteri dah umumkan kata kita puasa esok. Sebab apa? Sebab anak bulan dah tengok. Saya cuma nak kata Datuk, kan tujuan tengok anak bulan tu untuk puasa Ramadan. Maknanya tengok anak bulan untuk esok puasa. Tetapi Allah nak menyambut Ramadan, nak meraihkan Ramadan, lepas tengok anak bulan, malam tu semayang tarawih tau. Bukannya puasa lagi. Semayang dulu. Maknanya besarnya pengaruh semayang ni, aku suruh hampa puasa, betul. Tapi malam sebelum hampa puasa, semayang dulu. Dahsyat tu. Kita buat 20 rakaat terlebih dahulu meraihkan Ramadan sebelum kita puasa Ramadan. Patutnya dah tengok anak bulan, tunggu dulu, esok puasa, malam tu barulah semayang tarawih, barulah kata puasa. Tapi Allah nak didik kita, nak bagi gambaran kepada kita, semayang ni dalam sudut apa pun dia tetap nombor satu. Walaupun hampa aku nak suruh puasa, tapi nampak anak bulan, benar mula sekali buat semayang tarawih dulu. Dahsyat tu. Saya bila fikir balik kata, ya Allah, besarnya semayang ni dalam hidup kita. Sebab itu saya teringat satu buku yang dikarang, tajuknya Sifat Solat Nabi. Tapi bukannya yang bercanggah dengan pegangan kita di Selangor ni. Ada dua buku sebenarnya. Sifat Solat Nabi ni ada dua. Satu yang dituliskan daripada fahaman mereka yang kita kata Salafi Wahabi. Ada yang satu daripada kalangan Ahli Sunnah. Hak ni yang Ahli Sunnah punya lah. Yang dikarang oleh Dr. Al-Husaini Al-Hashimi tu. Apa dalam buku tu ditulis, yang diterjemahkan oleh Ustaz Zamihan. Dalam buku tu dia sertakan satu hadis. Dia kata apa? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Benda mula sekali yang dihitung oleh Allah adalah sembahyang. Maka sekiranya sembahyang seseorang itu cantik, maka Allah Ta'ala akan kata, tengok amalan dia yang lain. Bagi ringan saja, terus terima saja semua. Tapi kalau sembahyangnya tak lulus, walaupun amalannya ada sampai kepada haji, Allah tak mau tengok satu pun. Berdasarkan hadis ni Datuk, maka kita menyeru semua. Sama ada khusyuk tak khusyuk, faham tak faham semayang, jom kita semua semayang dulu. Jom kita semua semayang dulu. Ambil wuduk dulu. Rasa nikmatnya ambil wuduk itu. Kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Salikin yang masyhur di negeri Selangor, di negeri Kedah, Pulau Pinang, Kelantan. Hadis ni masyhur lah. Kitab ni masyhur lah. Johor. Boleh dikatakan seluruh negeri di negara Malaysia ni masyhur kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab ni Tok Guru Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi dia kata apa? Masa kita basuh muka tu kita kata, ya Allah, bersihkanlah wajah aku di hari kau membersihkan wajah hamba-Mu yang engkau sayang. Jangan engkau hitamkan wajah aku di hari yang engkau menghitamkan wajah musuh-musuh-Mu. Kita basuh tangan kita belah kanan, kita kata, ya Allah, bagi aku dapat buku amalan aku belah kanan. Ya Allah, basuh tangan kiri, jangan bagi aku dapat buku amalan aku daripada belah tangan kiri dan daripada belakang aku. Kemudian kita basuh kepala kita, kita kata, ya Allah, bagi aku dapat payungan di hari yauma la zilla illa zilluka. Di hari tidak ada payungan melainkan payungan Allah Ta'ala sahaja. Kita basuh kaki kita, kita kata, ya Allah, bagilah aku duduk tegak di atas titian sirat, berjalan lurus untuk masuk. Jangan bagi aku gelincir. Bila kita tengok ulama tulis macam tu dan bila kita buat amalkan dia, kita rasa macam mujuklah Allah bagi ilham pada ulama-ulama ni melalui mulut Nabi SAW dia tulis dekat kita. Kita rasa, ya Allah, saya sebut dekat Datuk kan, dulu masa umur saya 20, 21, 22, semayang tarawih ni rasa berat sangat. Tapi bila ni umur 36 lah, ni umur saya 36 Datuk lah. Bila ni umur 36 ni, rasa macam, apa salahnya kalau semayang? Apa salahnya aku nak semayang? Selama aku duduk atas muka bumi 36 tahun,
Allah tak pernah nak berkira dengan aku. Nak compare dengan jahat yang aku buat. Patutnya Allah layak letakkan aku dalam keadaan kehidupan yang sangat rendah. Allah. Tapi ya Allah, Allah angkat aku, Allah letak aku. Pasal apa aku nak berkira dengan Tuhan? Jadi sebab tu kalau Datuk ni bapa saya belajar dekat Germany dulu tau, dekat Munich, dekat Munich bahagian teknikal. Kan orang dulu mana nak ada handphone WhatsApp apa tahun 70 dulu tu. Jadi orang hantar tape recorder. Semua pakat cakap ramai-ramai dalam recorder tu, lepas hantar tape play lah dengar kat sana. Bapa saya punya recorder tu masih ada. So, dia pasang. Bila dia pasang ada seorang tu, orang panggil Pak Mat Hashim. Saya ingat lagi arwah Pak Mat Hashim pesan kat ayah saya. Masa tu ayah saya tantang lah umur 20-an. 19 ke 20 lebih kurang lagu tu lah umur ayah saya. Ada seorang orang tua di dalam keluarga saya yang duduk sekali, dia rakam suara tu. Saya dengar suara tu, saya ingat pesanan dia dan saya yakin itulah pesan orang tua dan begitu besar maknanya. Apa dia kata kat bapak saya? Bapak saya ni Don Biaji, ayah saya ni Don yang sulung lah. Dia kata, ayah saya kata apa? Pak Mak Hashim kata apa kat ayah saya? Don, hang nak buat apa hang buatlah Don. Semayang jangan tinggal tau. Itu pesanan orang tua. Jadi saya rasa macam wow. Besarnya semayang ni di mata orang-orang dewasa, orang-orang tua-tua dulu. Walaupun mereka mungkin tak boleh nak bagi hadis dan sebagainya, tapi apa kita kata, mereka pegang semayang tu sungguh-sungguh. Sehingga keluarlah perkataan, hang nak buat apa, hang buatlah, mayang jangan tinggal. Tu besar sungguh semayang dia. Wallahu a'lam. Ustaz, saya betul-betul lah Ustaz. Saya terpaku lah mendengarkan Ustaz punya cara Ustaz mengolah, cara nak menarik minat, cara nak menambil perhatian teman-teman audiens kita yang ada ini dengan penuh hikmah, dengan begitu berdiplomasi sekali. Tuan-tuan dan puan, inilah anak muda 36 tahun tuan-tuan, 36 tahun. Saya anak sulung saya pun dah 46 tahun tuan-tuan. Dia 36 tahun tuan-tuan, masya-Allah. Anak punya anak, anak punya anak, anak punya anak lagi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan ya, ialah kita di Malaysia ni, Ustaz, nanti kita ada dalam hari ni besok 8, kita ada dalam 21 hari lagi Ustaz. Kalau misalnya dah hujung-hujung bila Ustaz free, kalau saya call, kalau kita jumpa sekali lagi Ustaz. Ramai katanya. Mana kalau dapat kita jumpa lagi, kita cerita lagi. Saya nak sampaikan kepada ahli keluarga. Kebanyakan ni tak. Saya nak sampaikan kepada ahli keluarga. Saya terlalu dhaif. Saya terlalu kerdil nak sampaikan kepada ahli keluarga. Saya perlu mulut-mulut. Saya perlu lidah-lidah. Saya perlu perkataan-perkataan daripada insan-insan seperti ini. Insan seperti Don Daniel ini yang berada di depan kita ni tuan-tuan. Kalau boleh nanti saya call, insya-Allah kalau call tu datang daripada saya tuan-tuan, datang daripada Yayasan Sabha. Insya-Allah lah kita sama-sama kalau dapat tuan-tuan dan puan, kita tolong diri kita, kita tolong masyarakat kita tolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak tolong apa tuan-tuan? Nak tolong Ramadan ini bagi 3, Ustaz, bagi 3. Pertengahan, the first 10 days, the second 10 days, and the third 10 days. The first 10 days, awwaluhu rahmah. Tinggal sehari 2 hari lagi, tuan-tuan. Rahmat Allah, rahmat ni rahmat. Hak boleh kita nak bincang ni, bercakap-cakap ni. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu kerdil. Atas rahmat Allah, saya boleh duduk lagu ni, berdepan dengan Ustaz Don. Ustaz Don boleh keluar cerita dia. Kita dengar semua, terpaku kita dengar tuan-tuan. Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, atas rahmat Allah. Tuan-tuan nampak? Lepas tu, wa awsatuhu maghfirah. The second 10 days tu, pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa banyak tuan-tuan, dosa saya ni, dosa saya tak tahulah dosa punya banyak tuan-tuan. Macam mana saya nak menghadap Allah? Macam mana saya nanti, tuan-tuan, berada di pembaringan maut? Macam mana saya berada dalam sakratul maut nanti, tuan-tuan? Macam mana dengan dosa ni, tuan-tuan, dosa. Dan bila dicabut nyawa saya nanti terbujur menjadi jenazah, terbujur menjadi mayat. Lagu mana saya nak dimandikan? Lagu mana saya nak dikafankan? Lagu mana saya nak disalatkan?
Lagu mana saya nak dikebumikan? Lagu mana saya nak ditalkinkan? Lagu mana saya nak menjawab soalan muka nakir? Man rabbuka wa man nabiyuka wa imamuka? Nak jawab lagu mana tuan-tuan? Kalau salat pun tak mampu nak ditegakkan. Kalau puasa, ingat tak? Hina umat Muhammad. Hina umat Muhammad. Datangnya bulan Ramadan, bulan pengampunan. Dengan perginya berlalu Ramadan, dosa mereka tidak diampun oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ni. Di Malaysia ni syukur kita ada semua. Ada semua tuan-tuan. Ustaz Don agaknya pun dah pergi melawat dunia. Saya pun dah beritahu banyak kali dah melawat dunia. Allah bagi rahmat Allah ni. Melawat dunia. 3-4 kali melawat dunia. Semua benua kita dah pergi dah. Tak lawan tuan-tuan. Hujang emas di negeri orang. Hujang batu di negeri kita. Negeri kita tuan-tuan. Saya belajar di Amerika Ustaz 6 tahun setengah. Ustaz 6 tahun setengah. Negeri yang terkaya dalam dunia. Termaju dalam dunia. Tapi saya nak habiskan PhD saya. Allah puluh, nak cepat. Pasal apa? Nak balik ke Taman Tun Dr. Ismail. Nak balik ke Malaysia. Padahal apa yang tak ada di Amerika. Tuan-tuan, apa yang tak ada di Amerika. Keindahan apa yang tak ada. Keistimewaan apa yang tak ada. Keselesaan apa yang tak ada. Tapi tuan-tuan, kita Muslim Malaysia ni seluruhnya. Selain daripada Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Agaknya selain daripada Masjidil Aqsa dan sebagainya. Agaknya di Malaysia inilah agaknya tempatnya tuan-tuan. Rahmat Allah, sayang Allah, kasih Allah. Tadi yang hujungnya wa akhiruhu itqum minan nar. Di hujungnya 1/3 yang terakhir, 10 malam 10 hari yang terakhir, kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian dengan seruan Ustaz Don tadi insya-Allah tuan-tuan ya. Saya hanya nak menyebutkan Ustaz ini usaha kita Ustaz. Saya nak Ustaz pun banyak macam-macam Ustaz buat. Tapi saya nak menunjukkan apa yang saya buat Ustaz ni. Ini kita nak bina Ustaz, nama dia Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah dekat dengan tempat Ustaz. Di Sungai Semungkis, Batu 15 di Ulu Langat, 20 minit daripada Kajang. Tanahnya 4,5 ekar saya dah beli Ustaz. 1 juta harganya. Beberapa tahun saya ansok Ustaz, dah habis. Tapi nama dalam geran nanti bukan nama saya Ustaz. Walaupun saya beli. Nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Selangor, pemegang amanah wakaf. Saya wakafkan tanah itu Ustaz untuk membina komplek Anjung Husnul Khatimah. Komplek ini dibangunkan atas dasar wakaf, atas dasar zakat, atas dasar infak, sedekah, atas dasar amal jariah fi sabilillah dan apa juga dasar platform yang diizinkan oleh syarak. Dia dibangunkan bersama yayasan saya, Yayasan Sabah dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Ustaz tahu kan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi dua-dua ni gabung tenaga Ustaz, gabung tenaga kita nak bangunkan. Apa gunanya komplek ini? Gunanya komplek ini memberikan program-program islah diri. Islah diri. Lagu mana nak mati bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak mempraktik doa yang kita baca. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya tuan-tuan, inilah yang kita usahakan. Dan semuanya berlaku dalam keadaan Ustaz Don, non-profit making. Not even 1 cent is to be making profit. Tak ada 1 sen pun. Itulah yang diperjuangkan. Itulah yang saya perjuangkan. Itulah teman-teman saya perjuangkan. Seluruh keluarga saya perjuangkan. Dan saya berjanji kepada Allah di hujung-hujung usia ini. Inilah yang saya nak infakkan. Kepala saya nak infakkan. Badan saya nak infakkan. Seluruhnya saya nak infakkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tuan-tuan di tempat ini nanti bila siap dalam 2 tahun setengah daripada sekarang ini, insya-Allah hari-hari ada 250 orang datang dari berbagai-bagai lapisan, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Sabah Sarawak, Selatan Thailand, daripada Indonesia, daripada Malaysia seluruhnya berkampung di situ 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, bentuk modular. Dia ada modulnya. Modul untuk mereka berumur 40, 50, 60, 70 tahun. Ustaz Daniel pun boleh masuk dalam tu. InsyaAllah. Pada masa itu dia dah umur 36, dah masuk 40 dah ketika itu. Dan anak-anak kita tuan-tuan, insya-Allah program khas untuk anak-anak, untuk menjadikan anak yang saleh, anak yang solehah. Anak inilah yang dapat membimbing ibu bapa, dapat mengkhidmati ibu bapa. Waktu ibu bapa sihat, dia mengkhidmati. Ibu bapa sakit ringan, mereka mengkhidmati. Ibu bapa sakit berat, mereka mengkhidmati. Ibu bapa terlantar untuk mati, mereka mengkhidmati. Putus nyawa pun mereka khidmati. Mengurus jenazah pun mereka khidmati.
Inilah yang kita hendak tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kalau ada harta yang ditinggalkan berapa sen pun, mereka akan tentukan semua harta itu tidak dibelanjakan menyalahi peraturan agama. Supaya roh yang berada di alam barzah, mak atau ayah kita damai di alam barzah. Inilah yang saya perjuangkan tuan-tuan. Ini namanya Ustaz Don, ini namanya pendidikan hujung usia yang tidak ada dalam dunia, tidak ada dalam dunia. This is the only organization, the only institution in the whole world yang menyediakan program-program seperti ini, insya-Allah. Tuan-tuan, yang miskin-miskin free of charge. Dan tuan-tuan yang datang pun tidak dikenakan apa yuran, tetapi nanti insya-Allah di pintu-pintu terdapat tabung-tabung ulur-kala. Perkhidmatan diberi dalam bentuk 3 star hotel. Makannya 3 star hotel, minumnya 3 star hotel, penginapannya 3 star hotel, gimnasiumnya 3 star hotel, dan suasananya pun suasana 3 star hotel. Tuan-tuan, insya-Allah inilah mari kita sama-sama bangunkan tuan-tuan. Tuan-tuan hubungi ni. Nombor telefon ada tuan-tuan, tuan-tuan hubungi insya-Allah 0136283985, 0136283985, 0136283985. Saya pusing satu negara termasuklah Brunei, Sabah, Sarawak, tuan-tuan, untuk menjunjung ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya mati meninggalkan ini. Kalau saya tak ada pun, Ustaz Don dan teman-teman akan sambung usaha ini, Ustaz. Inilah, tuan-tuan, inilah yang kita nak buat dalam sepanjang hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, ya, saya harap tuan-tuan dapat menghubungi nombor-nombor tadi untuk dapat buku-buku dan sebagainya yang menjurus kepada kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Don ada bersama kita pada malam ini. Dan saya seronok, sangat seronok. Lillahi ta'ala, tuan-tuan. Sangat seronok saya, tuan-tuan. Orang tua lagu saya ni, dengar daripada orang muda, celotek dengan pikiran-pikiran orang muda, pendekatan-pendekatan orang muda. Oh, cantik, tuan-tuan. Cantik. Excellent, tuan-tuan. Excellent, tuan-tuan. Betul. Awesome. Inilah satu pendekatan, satu cara yang paling baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Don, mudah-mudahan ya. Mungkin Ustaz Don ada nak 1-2 minit menutup apa-apa sikit-sikit hujungnya apa aja. Tak ada apa dah Datuk. Saya cuma bagi tahu kalaulah Datuk kata semua tadi, Datuk sebut apa yang saya ni, saya kata saya duduk bersama Datuk ni saya seronok sebab apa? Sebab satu hadis Nabi dalam satu buku yang dikarang oleh Dr. Khafid Sorani, dalam bukunya tajuk 40 hadis berkaitan dengan barakah. Salah satu hadisnya ialah al-barakatu ma'a kabairikum. Keberkatan ada bersama dengan orang-orang tua di kalangan kamu. Jadi saya rasa saya menumpang barakah yang ada pada Datuk pada malam ni. Semoga keberkatan itu mengalir buat saya dan keluarga saya dan jadikan kami semua istiqamah dalam berjuang, dalam membawa agama dalam kehidupan kami. Kami nak pegang dan nak cuba gigit dia dengan gigi geraham supaya kami mendapat apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya nak. Saya tumpang berkat Datuk. Terima kasih banyak-banyak sudi jemput saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tuan-tuan berada bersama-sama dengan kita, anak-anak bersama dengan kita, suami isteri berada dengan kita, dan seluruh anggota masyarakat di malam yang ke-8 Ramadan ini. Tuan-tuan, kita dapat memikirkan, we got to take a little ponder malam ni, tuan-tuan. Where are we? In which particular point are we as far as kita nak dapatkan the blessing of Allah Subhanahu Wa Taala, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Don telah menunjukkan jalannya kepada kita. Harapan saya dan teman-teman akan ambil apa juga permata-permata nilam yang dituahkan daripada mulutnya tadi untuk menjadi pedoman dalam hidup kita, insya-Allah. Dengan kata-kata itu, tuan-tuan dan puan, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Masya-Allah.